Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran surau Al-Ikhlas, Bukit Jelutong, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke masih lagi dalam bab yang ke-7 berkaitan tentang akidah. Kita sampai ke muka surat 85, iaitu memahami tentang konsep tauhid 3, yakni konsep tauhid 3 yang dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Kita mahu faham apa sebenarnya konsep tauhid 3 ini, dan manakah konsep tauhid 3 ini yang betul, yang wajib kita terima, dan manakah dalam konsep tauhid 3 ni yang salah, yang bercanggah dengan kefahaman ahli sunnati wal jamaah, yang wajib kita tolak. Soalan, apakah pandangan para ulama tentang pembahagian tauhid kepada 3, iaitu yang pertama tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun, yang kedua tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah, dan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Asma itu plural kepada ismun, yang berarti nama. Sementara sifat, sifat telah dijadikan sebagai bahasa Melayu. Jadi dibahagikan tauhid kepada 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Apa pandangan para ulama tentang pembahagian sebegini? Baik, kita boleh jawab tentang pertanyaan ini pertama secara umum, dan yang kedua adalah secara khusus. Secara umum, pembahagian tauhid kepada uluhiyah rububiyah ini adalah pembahagian yang baharu, yang tidak ada di zaman salafus saleh. Orang yang pertama yang mencipta pembahagian ini mengikut pendapat yang masyhur. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak, beliau bukan orang yang pertama, ada lagi orang sebelum daripada beliau. Iaitu adalah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang mana kalaupun kita katakan beliau bukan orang yang pertama sekalipun, tidak masalah, tidak menjejaskan isu yang kita ingin highlight, yang kita ingin perbincangkan, iaitu manakah dalam konsep tauhid 3 ini yang selari dengan Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' para ulama, dan yang manakah dalam konsep tauhid 3 ini yang bercanggah dengan Al-Quran, tidak selari dengan Sunnah, melanggar kepada ijma' ulama, supaya yang bahagian, portion yang salah itu kita ingin tinggalkan, walaupun kita tentulah perlu membenarkan bahagian yang masih benar. Untuk mereka yang barangkali tidak mampu untuk membezakan manakah antara tauhid 3 ini yang benar, yang kita perlu terima, dan manakah tauhid 3 ini yang salah, yang wajib kita tolak, maka untuk mereka barangkali lebih selamat untuk mereka menjauhi pengajian tauhid 3 ini, supaya mereka tidak menyangkakan yang benar itu salah, dan mereka tidak menyangkakan kalau yang salah itu benar. Jadi itu lebih selamat buat mereka, saddan li dhari'ah, sebagai menyekat jalan ke arah kesesatan dan juga kekeliruan. Tetapi kalau
mampu untuk membezakan, ya silakan sebagaimana kita ingin terangkan pada malam ini. Baik, soal pembahagian ini baru, tidak ada di zaman salafus saleh, itu no big deal. Itu tak ada masalah sangat. Ya, kerana kalau kira segi penyusunan ilmu, memang penyusunan ilmu itu datang selepas daripada zaman salafus saleh. Bahkan jangankan kata tauhid 3, pengajian tauhid sifat 20 juga dari segi penyusunan ilmunya itu baru. Tidak ada di zaman salafus saleh, zaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu belajar akidah menggunakan sistem pengajian sifat 20, tidak ada. Penyusunan itu datang kemudian. Sebagaimana penyusunan rukun sembahyang 13 perkara, sebagaimana penyusunan ilmu hadis, dikelaskan hadis Nabi SAW sebagai mutawatir, ahad, dikelaskan lagi sebagai sahih, dhaif, maudhu', itu dan ini. Itu semua penyusunan yang tidak ada di zaman salafus saleh, tetapi tidak menjadikan penyusunan itu salah, ya. Semata-mata kerana penyusunan itu datang kemudian, is still okay, no problem. Tapi yang jadi masalah adalah sekiranya isi ilmu itu sendiri salah. Saya ambil contoh tadi, ya, rukun sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah dan seterusnya. Memang tidak ada para sahabat belajar sembahyang begitu. Tetapi adakah para sahabat sembahyang tidak niat sembahyang, tidak berdiri bagi mereka yang mampu? Adakah sahabat tidak takbiratul ihram? Adakah sahabat tidak membaca Fatihah, tidak rukuk, tidak sujud, tidak tasyahud, tidak salam dan sebagainya? Jadi hanyakan penyusunan itu baharu, no problem. Yang kita tak nak, kalau isi kandungannya juga baharu, yakni bid'ah, ya, satu perkara yang bercanggah dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, iaitu kita tidak mahu. Jadi just is still okay. Kalau katakan Syekh Ibn Taimiyah ini tokoh yang pertama kah, tokoh yang kedua kah, yang menyusun tauhid kepada 3 ini, that one is still okay. Tetapi masalahnya adalah isi kandungannya. Pembahagian sebegini adalah batil, tertolak dan tidak ada dalil atasnya. Maksudnya adalah huraian kepada pembahagian. Kalau semata-mata pembahagian, boleh sahaja dikatakan ada yang namanya tauhid rububiyah, mengesakan Allah sebagai Rabbun, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Itu tidak ada yang lain selain daripada Allah. Jadi itu benar. Dan bahkan dalam pengajian tauhid sifat 20 yang kita telah bincangkan dalam kuliah yang lalu, ada juga konsep mengesakan Allah begitu. Cuma mereka tidak menamakannya sebagai konsep tauhid rububiyah. Sebaliknya mereka menamakannya sebagai wahdaniyatul af'al, ya, mengesakan Allah pada perbuatan. Walaupun zahirnya makhluk yang ini buat macam ni, makhluk yang satu lagi buat macam lain, orang ini buat begini, orang itu buat begitu, tapi pada hakikatnya itu semua adalah perbuatan Allah, yakni Allah yang mentakdirkan berlakunya apa yang dilihat sebagai perbuatan manusia itu di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begitu. Jadi yang demikian itu tak ada masalah. Oh, kamu nak panggil tauhid rububiyah, kami nak panggil wahdanatul af'al, no problem. As long as isi huraiannya itu selari dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dikatakan batil ini adalah kerana huraiannya juga batil. Rasulullah SAW tidak pernah berkata pada seseorang yang memeluk Islam umpamanya, sesungguhnya ada 2 tauhid. Kamu tidak lagi dikira sebagai Muslim sehinggalah kamu bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Nabi SAW tidak pernah menerangkan demikian. Jadi yang sebenarnya tauhid, ia tauhid. Sama ada rububiyah ataupun uluhiyah, memang kita kena bertauhid. Kita kena meyakini bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Wujud atau tak wujud, gerak atau diam, sakit atau sihat, hidup atau mati, itu semua adalah ketentuan Allah. Itu adalah tauhid rububiyah. Dan wajib juga kita mengesakan Allah sebagai ilah, tauhid uluhiyah. Kita hanya menyembah, beribadah kepada Allah. Haram bahkan syirik kalau sampai menyembah dan beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mendakwa kononnya tauhid rububiyah ini boleh ada kepada orang musyrikin, mendakwa kononnya Abu Jahal, Abu Lahab, penyembah-penyembah berhala ini didakwa kononnya mereka juga bertauhid dengan tauhid uluhiyah, ini salah. Jadi yang membezakan itu bukan
istilahnya itu, bukan pembahagiannya itu, tetapi implementasinya. Tauhid rububiyah, kita kalau saya boleh terangkan secara satu persatu, supaya at least kita dapat gambaran ringkas terlebih dahulu mana benarnya tauhid tiga ini dan mana salahnya. Yang benar tu wajib kita terima, yang salah itu wajib kita tolak. Baik, kita ambil yang pertama dahulu, iaitu tauhid rububiyah, iaitu sebagaimana saya sebutkan tadi daripada perkataan Rabbun, yang kalau kita terjemah Rabb itu berarti Tuhan. Tetapi Rabb di sini membawa konotasi Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanam-tanaman, yang menyembuhkan penyakit. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah daripada sudut tersebut. Tidak ada selain daripada Allah yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menumbuhkan tanam-tanaman, yang menurunkan hujan, yang menyembuhkan penyakit. Itu hanya Allah semata-mata. Jadi itu benar. Kalaupun kita nak panggil tauhid wahdaniyatul af'al, mereka nak panggil tauhid rububiyah, silakan. Tak ada masalah pada istilah. La musyahatal fil istilah. Tidak ada satu pertikaian dan pergaduhan semata-mata kerana ingin meletakkan istilah. Problem adalah bila mana Al-Imam Ibn Taimiyah dan juga golongan Wahabi yang mereka ini mengidolakan fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taimiyah, mereka mendakwa kononnya kalau setakat tauhid rububiyah, mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan sebagainya, kata mereka tauhid macam itu orang musyrik pun ada. Bahkan mereka mendakwa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dari segi rububiyah berbanding dengan orang Islam yang sentiasa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau orang Islam yang sentiasa menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada orang Islam yang rajin menyebut demikian, itu masih kalah dari segi tauhid rububiyahnya dengan orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini yang kita tolak. Ini yang bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga ijma' ulama. Tidak ada di kalangan tabi'in. Bawalah bukti mana di kalangan tabi'in, di kalangan sahabat, di kalangan salafus soleh lah yang mengiktiraf kalau orang musyrik itu bertauhid. Tak ada. Tauhid rububiyah ke, tauhid uluhiyah ke, tauhid apakah, tidak ada. Kata mereka, kita ikut akidah salaf. Ya bagus. Salaf mana yang mengatakan orang musyrikin bertauhid? Sedangkan musyrik itu melakukan perbuatan syirik. Dan syirik itu lawan kepada tauhid. Dia musyrik tapi dia bertauhid. Ini satu bentuk tanakut. Ini satu bentuk contradiction yang jelas. Jadi tak benar. Ini hanya salah faham terhadap makna ayat suci Al-Quran. Bila kita menolak fahaman sebegini yang mendakwa orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid, nanti mereka akan membawa ayat suci Al-Quran yang mereka sangkakan itulah dalil yang menyokong pegangan mereka. Iaitu ada beberapa ayat Quran yang seumpama ini. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kalau kamu bertanya kepada mereka, yakni kepada orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, siapa yang mempermudahkan pergerakan matahari dan bulan? Itu siapa? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi kata mereka, inilah bukti kalau orang musyrik juga bertauhid. Kerana bila ditanya siapa yang ciptakan langit bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, mereka tidak kata berhala. Mereka tetap mengakui kalau itu adalah Allah. Berarti mereka dari segi rububiyah mereka bertauhid. Tak, ini keliru. Kerana orang musyrik sebenarnya tidak ada tauhid. Walaupun rububiyah mereka tidak ada. Mereka menganggap bahawa berhala-berhala mereka itu memang mempunyai kuasa. Memang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu i'tikad mereka. Dan ayat tadi, di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada yang mengatakan ini dalil kalau orang musyrikin itu bertauhid. Tidak ada. Misal kita lihat ayat tadi, sebenarnya ayat itu menjadi dalil bahawa orang-orang musyrikin di dalam mereka melakukan sembahan
kepada berhala-berhala mereka itu, mereka sebenarnya tidak ada hujah. Mereka tidak ada dalil pun kenapa mereka sembah berhala. Sedangkan berhala itu mungkin merupakan batu, kayu atau apa yang mereka ukir dan mereka bentuk, yang mereka ikat dan sebagainya, merupakan satu bentuk lalu mereka sembah. Oh. Jadi mereka sebenarnya tidak ada dalil. Cuma kan mereka selesa kerana mereka bertaklid secara membuta tuli, ikut secara membuta tuli kepada amalan-amalan nenek moyang mereka. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Jadi inilah yang disuruh uh, oleh para rasul, supaya para rasul menyeru supaya meninggalkan menyembah berhala, pergi kepada tauhid. Mereka keberatan bukan kerana ada dalil berhala itu Tuhan, tidak, tapi kerana mereka sudah terbiasa mewarisi amalan syirik ini daripada nenek moyang mereka. Misalnya mereka menjawab dakwah para rasul dengan kata mereka, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah amalan yang kami telah warisi daripada nenek moyang kami. Kami celik-celik je, nenek moyang kami dah sembah berhala dah. Pasal apa pula kamu nak suruh tinggal? Tetapi kalau kita hujahkan mereka secara ilmiah, yang kamu sembah berhala itu, ya memang berhala ini kah yang ciptakan langit dan bumi. Memang berhala itukah yang memusingkan matahari dan bulan. Mereka tahu, mereka tidak boleh jawab ya. Kerana ketika mereka lahir ke dunia ini, langit dan bumi sudah ada. Bulan dan juga matahari telah berfungsi, telah bergerak. Jadi setelah mereka itu agak dewasa, mereka sudah pandai bentuk-bentukkan berhala, ya, mereka ukir berhala, mereka ikat dan sebagainya. Lalu mereka sembah berhala itu. Jadi tak mungkin lah, ya. Kalau berhala itu pula yang ciptakan langit bumi, kalau berhala itu pula yang pusingkan matahari dan bulan, kiranya ayat itu bukan menjadi dalil kalau orang musyrik bertauhid. Tidak, mereka tetap musyrik. Tapi itu menjadi dalil kalau orang musyrik di dalam melakukan kesyirikan mereka, mereka sebenarnya tidak ada dalil. Kalau kita tekan begitu, adakah berhala kamu yang cipta langit bumi? Adakah berhala kamu yang pusingkan matahari dan bulan? Nak tak nak mereka tak bahasa mengaku, ya Allah sebenarnya. La yaqulunna Allah. Dan saya mereka akan jawab Allah juga. Tapi jawapan mereka itu bukan membuktikan mereka bertauhid. Mereka tetap mensyirikkan Allah. Mereka tetap beriktikad bahawa ada untung nasib mereka, buruk dan baik mereka itu. Mereka sebenarnya ada syirik dalam hati mereka bahawa berhala mereka juga boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. Misal dalam surah Hud dicatatkan kata-kata orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihi salam. Mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Jadi dalam surah Hud dicatatkan kata-kata orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihi salam. Mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Jadi kata mereka, orang musyrik kata kepada Nabi Hud alaihi salam, bahawa kami cuma nak beritahu, wahai Hud, kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi mereka menyangkakan bila Nabi Hud berdakwah menyeru supaya orang-orang musyrikin ini meninggalkan menyembah berhala, jadi berhala dah marah, jadi berhala dah bagi penyakit gila pada Nabi Hud alaihi salam. Ini kan syirik rububiyah. Mereka beriktikad bahawa berhala juga boleh mendatangkan keburukan, boleh mendatangkan kebaikan dan sebagainya. Jadi mendakwa kononnya orang musyrik bertauhid itu tidak benar. Itu hanya salah tafsir, ya, terhadap ayat suci Al-Quran. Ini bahaya. Bukan kata menolak Al-Quran itu memang jelas salah. Tapi kalau menerima Al-Quran tapi menyalah tafsirkan Al-Quran juga bahaya. Kemudian kalau untuk tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah, ya. Kalau Rabbun kita terjemah Tuhan. Ilah kita terjemah Tuhan juga. Tapi ilah ini dia membawa konotasi iaitu Tuhan yang disembah. Tuhan yang kita beribadah kepadanya. Ataupun dengan huraian yang lain, dikatakan bahawa tauhid rububiyah ini adalah mengesakan Allah
pada perbuatan Allah. Makna semua-semua itu Allah yang lakukan. Sementara tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan manusia. Manusia menyembah, manusia beribadah, manusia tunduk, menghinakan diri hanya kepada Allah sahaja. Jadi itu konsep tauhid uluhiyah. Secara ringkasnya kita boleh katakan iaitu wajib seseorang itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Haram, bahkan syirik kalau dia itu beribadah dan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat itu huraian tauhid uluhiyah itu jelas benar. Itu wajib kita terima. Ya, bahkan itu haram kita tolak. Kerana itu intipati tauhid. Kita sembah hanya kepada Allah. Jangan sembah batu, sembah kayu dan sebagainya. Sembah kepada makhluk yang mulia seperti sembah kepada malaikat, sembah kepada para nabi, itu juga haram dan syirik. Jadi itu benar. Tetapi kebatilan mula menyelinap masuk dalam konsep tauhid tiga dalam tauhid uluhiyah ini adalah dakwaan yang mempertikaikan amalan tawassul. Tawassul dengan Nabi, kita berdoa sebut Nabi, atau tawassul dengan para wali, maka itu dipertikaikan, dikatakan itu syirik, dikatakan itu haram. Itu sudah tak betul. Kerana tawassul bukan menyembah. Kita bertawassul dengan menyebut nama Nabi dalam doa kita, bukan menyembah Nabi. Begitu juga tabarruk, ambil berkat juga dipertikaikan dengan alasan segala kebaikan di tangan Allah. Ya betul, itu hakikat. Tapi ambil berkat, kita misalnya minum air kesan daripada para ulama, kita ambil berkat dengan rambut Nabi SAW, kita misalnya itu ambil berkat dengan air yang digali oleh orang soleh misalnya, itu bukannya menyembah kepada orang soleh, bukan menyembah kepada Nabi, bukan menyembah kepada rambut, bukan menyembah kepada baju. Tapi itu sebenarnya adalah berusaha ikhtiar dari segi sebab dan musabab, bahawa kesan-kesan orang soleh ini itu adalah ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya berkat. Jadi kalau sampai mempertikaikan amalan tabarruk dan cenderung mensyirikkan amalan tabarruk, ambil berkat, ini tak betul. Ini yang kita tolak. Kemudian di sana ada yang kita katakan istighasah. Istighasah ini perkataan bahasa Arab daripada perbuatan istaghatha yastaghithu. Asalnya ghaus adalah pertolongan. Jadi istaghatha yastaghithu adalah minta tolong. Jadi kalau sampai mensyirikkan amalan meminta tolong, kata dia kalau minta tolong dengan Nabi syirik, minta tolong dengan wali syirik kerana Nabi dan wali telah meninggal dunia, minta tolong dengan orang mati itu syirik, ini tak betul. Kerana syirik bukan minta tolong. Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi ada kaitan dengan minta tolong. Bila seorang itu minta tolong kepada sesuatu dengan i'tikad keyakinan bahawa memang sesuatu itulah yang memberi pertolongan secara hakikat, iaitu syirik. Kerana yang boleh memberi pertolongan secara hakikat hanya Allah. Tapi kalaulah meminta tolong itu sekadar atas jalan asbab, maka itu tidak syirik. Yang sini yang jadi confused, sampai ada orang on the one extreme, dia mensyirikkan orang-orang yang meminta tolong kepada Nabi dan wali dengan alasan Nabi dan wali telah meninggal dunia. And on the other extreme, golongan yang tidak boleh beza sehingga dia mengatakan, kalau boleh minta tolong dengan para wali, para nabi yang telah wafat, macam itu bolehlah kita minta tolong dengan pokok. Asalkan i'tikad kita bukan pokok yang memberi, tapi Allah Ta'ala yang memberi pertolongan. Ini juga keliru. Kerana first, kita kena faham bahawa meminta tolong ini secara asasnya ada dua jenis. Satu, meminta tolong secara hakikat. Memang kita ketika meminta tolong itu, kita berkeyakinan bulat pasti bahawa yang kita minta tolong itu, itulah yang sebenarnya memberi pertolongan kepada kita. Memang secara hakikatnya begitu. Itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu Taala sahaja. Kepada yang lain daripada Allah Taala, tak boleh kita meminta tolong secara hakikat. Yang tinggal untuk kita minta tolong secara hakikat ini adalah yang tinggal untuk kita minta tolong kepada yang lain daripada Allah hanyalah minta tolong secara asbab. Maknanya kita perhatikan bahawa Allah Ta'ala menjadikan makhluk itu sebab kepada pertolongan. Maka boleh saja misalnya di alam dunia ini
Kita minta tolong kepada kawan, kita minta tolong kepada polis, kita minta tolong kepada doktor, kita minta tolong kepada bomber, ya boleh. Kerana ini dijadikan sebagai asbab, sebab kepada pertolongan. Tapi itu pun kita wajib berkeyakinan, kita wajib berakidah bahawa bukan uh, polis yang hakikatnya menolong kita. Uh, Hakikatnya Allah juga yang tolong. Cuma zahirnya nampak polis yang tolong. Bukan bomba yang hakikatnya menolong kita. Yang bomba ni hanya sebab usaha dan ikhtiar kita sahaja. Hakikatnya Allah yang menolong. Ada saja orang yang cuba ditolong oleh bomba tapi tak selamat. Ada saja orang yang cuba ditolong oleh polis tapi juga tak selamat. Kita zahir saja minta tolong kepada doktor. Tapi yang menyembuhkan penyakit kita sebenarnya bukan doktor. Doktor hanya usaha dan ikhtiar. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham gitu, kita faham bahawa boleh kita minta tolong kepada mereka yang masih hidup ini sesuai dengan asbab. Walaupun dia fasik, walaupun dia orang kafir sekalipun, kalau Allah jadikan dia sebab kepada pertolongan, kita boleh minta tolong pada dia. Misalnya satu orang kafir, dia bekerja sebagai dia panggil life saver ya. Yang lifeguard dia bekerja sebagai pegawai keselamatan di tepi pantai ataupun di kolam renang. Dia ada lifeguard dia. Kalau ada kecemasan, orang lemas dan sebagainya, mereka ni akan bantu. Mereka memang di-train lah untuk selamatkan orang yang lemas. Jadi kalaulah kita itu ditakdirkan lemas dan kita minta tolong kepada lifeguard tu kafir, non-Muslim, boleh saja tak syirik. Sebab kita minta tolong, cik tolong saya, itu bukan secara hakikat kita meyakini dia yang beri pertolongan. Hanya kan itu usaha ikhtiar daripada kita, kerana kita tahu dia itu pada posisi dijadikan sebab pertolongan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau untuk minta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia, itu yang posisi menjadi asbab adalah orang-orang soleh. Kerana bila kita minta tolong pada orang yang telah meninggal dunia, kan orang telah meninggal dunia, mereka tidak, kalau kita lemas, mereka tidak boleh lompat, terjun dalam air dan selamatkan kita. Kalau rumah terbakar misalnya, mereka tak pergi ambil air dan padamkan kebakaran di rumah kita, tidak. Tapi kita lebih kepada mengharapkan doa daripada orang-orang soleh, doa daripada para wali, doa daripada para nabi di alam ruh sana. Lalu Allah Ta'ala perkenankan doa mereka dan kita mendapat hajat yang kita inginkan. Sebab itu kalau untuk istighasah dengan orang mati ini, kita istighasah dengan orang-orang soleh. Kita tidak istighasah dengan orang fasik, orang kafir, apatah lagi. Kerana kita mengharapkan sebab itu adalah dalam bentuk kesolehan mereka, kemuliaan mereka apabila mereka berdoa kepada Allah dan Allah perkenankan. Ya, kenapa tak doa langsung? Ya boleh. Tak ada masalah pun kamu nak doa langsung, tidak istighasah pun boleh. Tetapi istighasah ini tidak syirik. Itu yang kita nak tekankan. Kecuali kalau dia i'tiqad memang makhluk yang memberikan secara hakikat, iaitu syirik. Walaupun makhluk itu masih hidup. Kalau dia minta tolong dengan doktor, ya doktor masih hidup. Tapi i'tiqad dia bulat yakin memang doktor yang bagi pertolongan, bukan Allah. Ya, itu syirik. Jadi kita kena faham. Tapi orang yang mengatakan, oh kalau macam itu, kalau boleh minta tolong dengan para wali yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, boleh minta tolong dengan para nabi yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Dan maknanya kita juga boleh minta tolong dengan pokok. Dengan syarat kita bulat yakin bahawa sebenarnya bukan pokok yang tolong kita, tapi Allah yang tolong kita. So bolehlah kita pergi ke pokok, kita kata, wahai pokok, tolonglah saya ni berniaga tak maju, tolonglah majukan perniagaan saya, wahai pokok, misalnya, ataupun sebagainya. Jadi ini sebenarnya kekeliruan dalam berfikir. Kerana mereka beranggap kalau boleh minta tolong dengan para wali, boleh minta tolong dengan pokok. Seolah-olah pokok dan wali itu sama. Sebenarnya tidak. Tapi kan pokok kan sentiasa bertasbih. Tidakkah pokok tidak ada dosa? Walaupun pokok tidak melakukan dosa, walaupun pokok ada bertasbih kepada Allah Ta'ala, tapi Allah tidak jadikan pokok sebab kepada pertolongan dalam bentuk macam tadi.
dalam bentuk pergi pada pokok, wahai pokok tolong saya, bukan macam itu. Kebaikan, manfaat yang kita dapat daripada pokok bukan dengan cara minta tolong dengan pokok macam itu. Kalau kita nak kata isti'anah, minta tolong ataupun mengambil pertolongan, itu dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk misalnya kayu daripada pokok itu diproses, dijadikan papan, dibuat rumah, dijadikan tiang, itu boleh. Ataupun kita ambil akar daripada pokok itu, kita rebus jadikan ubat, kita ambil daunnya, kita buat sebagai rawatan kulit misalnya, itu boleh. Itu cara untuk kita mendapatkan pertolongan, so called, daripada pokok. Bukan pergi bercakap dengan pokok, wahai pokok tolonglah saya. Itu tak betul. Jadi mereka ni ada pemikiran, oh kalau kamu boleh pergi pada wali, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah saya. Kalau kamu boleh pergi kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah meminta hujan buat umatmu misalnya. Maka sepatutnya bolehlah juga kita pergi pada pokok dan kita kata, wahai pokok tolong saya. Tidak. Itu cara pemikiran yang naif. Seolah-olah, oh, Nabi dan wali itu sama je macam pokok. Apa yang kita boleh minta kepada Nabi dan wali, kita boleh minta kepada pokok. Kalau tak boleh kita minta kepada pokok, maka tak boleh juga kita minta kepada pada Nabi dan wali. Ini keliru. Ini kias ma'al farik. Ini analogi yang ada perbezaan antara kedua-duanya. Jadi, pokok tidak Allah jadikan sebab pertolongan dalam bentuk kita pergi minta tolong kepada pokok, tidak. Tapi Allah jadikan sebab kepada pertolongan dalam bentuk kita boleh jadikan dia sebagai titi, misalnya kita potong jadikan titian, ataupun sebagai dinding, ataupun sebagai ubat, rawatan, itu mungkin. Tapi kalau pergi kepada pokok dan minta pada pokok, wahai pokok tolonglah saya, maka timbul persoalan. Kamu minta tolong tu atas dasar hakikat ataupun asbab. Kalau kamu katakan sebagai asbab semata-mata, kan Allah tidak jadikan dia sebagai asbab. Sepertinya kamu minta tolong secara hakikat kalau begitu. Kalau minta tolong ni sama secara asbab atau hakikat. Bukan asbab, mungkinlah hakikat. Kalau hakikat dia syirik. Jangan kata minta tolong kepada pokok. Minta tolong kepada manusia, kepada doktor, kepada polis, kepada bomber. Kalau atas dasar hakikat juga syirik. Tak ada masalah. Mereka masih hidup atau mati. Tapi masalahnya kamu telah mengiktikadkan ketuhanan kepada orang yang kamu minta tolong. Jadi di sini kelirunya tauhid uluhiyah. Sekadar menetapkan bahawa kita wajib menyembah, wajib beribadah hanya kepada Allah, itu okey. Tapi kalau sudah sampai ke tahap mendakwa kononnya tawassul, tabarruk, istighosah itu syirik, itu tidak benar. Dan next adalah tauhidul asma'i was sifat. Setakat belajar nama-nama Allah, belajar sifat-sifat Allah, itu bagus. Dalam konsep tauhid sifat 20 pun ada diperluaskan sampai belajar pada nama Allah, sampai belajar kepada sifat-sifat Allah. Bernama pun tauhid sifat 20, belajar tentang sifat-sifat Allah. Tetapi kalaulah sampai di atas nama tauhid asma'i was sifat, pergi kepada memahami ayat-ayat yang ada kesamaran, yang dikenali sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat, lalu difahami dengan makna yang batil, yang bercanggah dengan pada ayat muhkamat, ayat yang jelas maknanya, maka itu kita tolak. Menjadikan banner tauhidul asma'i was sifat untuk menyalahfahami ayat yang mutasyabihat sehingga difahami secara yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat, membawa kepada tashbih, menyamakan Allah seperti makhluk, membawa kepada tajsim, mengatakan Allah itu satu jisim yang mengambil ruang, maka yang seperti itu kita tolak. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan terangkan secara terperinci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naftarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.